ilmu asas berkaitan dengan simpanan emas. Apa-apa sahaja perkara yang kita nak ceburi, ataupun kita nak mendalami, ataupun kita nak melabur, mesti kita ada ilmu berkaitan dengan perkara tersebut. Tanpa ilmu, kita seolah-olah berjudi. Kenapa berjudi? Kita tak tahu untung ataupun rugi, resiko ataupun sebaliknya. Jadi orang yang berjudi ni dia serah kepada nasib ataupun serah kepada takdir. Dah serah bulat-bulat lah. Ada untung-untung, ada rugi-rugi. Dia tak tahu pun proses tu macam mana. Jadi asas dalam menyimpan emas ni, mesti kita ada ilmu berkaitan dengan emas. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu founder G100 Network. Jadi Tuan Zulkifli Syafi'i ini siapa? Penulis buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Ni buku ni. Dan satu lagi buku ialah buku Misi Bebas Hutang. Jadi kedua-dua buku ni sangat menakjubkan, sangat saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malam pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perkongsian, berkongsian ilmu berkaitan dengan simpanan emas. Jadi okey, tuan-tuan yang berkaitan Allah SWT, ada 10 asas ilmu berkaitan dengan emas ni. Ada 10 asas berkaitan dengan simpanan emas. Pertama sekali, kita perlu tahu emas ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, sekejap saya rujuk buku. Ada dalam buku Tuan Syukur Hashim. Tuan Syukur Hashim berkaitan dengan manusia ni suka kepada emas. Jadi tuan-tuan yang berkira Allah SWT, Tuan Zulkifli Syafi'i selalu bagi tahu apa? Tidak ada manusia yang tidak suka kepada emas. Manusia ni tak suka kepada emas hanya 2 sebab sahaja. Maksudnya manusia ni tak suka kepada emas ataupun tidak mahu membeli emas hanya disebabkan 2 sebab sahaja. 2 sebab sahaja manusia tidak membeli emas. Pertama, dia tidak ada ilmu berkaitan dengan emas. Yang kedua, dia tidak ada bajet ataupun duit untuk membeli emas. Hanya 2 sebab ni sahaja mereka tidak membeli emas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab emas ni merupakan sifat semula jadi manusia. Semua manusia suka kepada emas. Semua manusia suka kepada emas. Tak kira dia berada di mana-mana negara, tak kira lah dia tu orang tua ataupun orang muda, lelaki atau wanita, semua orang suka kepada emas. Sebab apa tuan-tuan? Ini bukan manusia yang bagi tahu. Tak, ini adalah Allah Ta'ala sendiri yang bagi tahu manusia ni suka kepada emas. Seperti mana yang telah diriwayatkan, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat ke-14. Yang bermaksud, tahukah anda, bukan macam ni. Tahukah anda jawapan kepada soalan kenapa manusia suka ke emas? Kenapa manusia suka ke emas? Ia boleh didapati di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Yang bermaksud dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan juga perak. Apa maksud daripada ayat Quran surah Al-Imran ayat ke-14? Maksudnya ialah dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan juga perak. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memberitahu bahawa manusia ni suka kepada emas. Sebab apa? Benda ni naluri ataupun sifat semula jadi. Seperti mana manusia takut kepada panas, tak suka kepada panas, tak suka kepada api. Begitulah Allahumma salli ala Muhammad, begitulah sifat manusia suka kepada emas ni. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah SWT daripada zaman dahulu sehingga sekarang kesukaan manusia kepada emas tidak pernah terpadam. Dari mana datangnya kesukaan manusia kepada emas? Seperti mana yang saya baca tadilah daripada surah Al-Imran ayat ke-14.
Dan tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa lagi, fakta menarik, tahukah anda emas itu bernilai untuk selama-lamanya? Tahukah anda emas ni merupakan emas adalah tahukah anda emas itu bernilai untuk selama-lamanya? Tahukah anda emas bernilai di dunia dan di akhirat? Emas ini bernilai di dunia dan bernilai di akhirat. Seperti mana yang Allah SWT firman dalam surah Al-Hajj ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah SWT akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ dari sutera. Ahli syurga ni, ayat ini menerangkan bahawa Allah Ta'ala memberikan penduduk syurga gelang-gelang yang diperbuat daripada emas dan mutiara sebagai perhiasan penghuni syurga. Ini membuktikan bahawa emas bukan sekadar bernilai di dunia, malah ia tetap bernilai di akhirat. Jadi sekali lagi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, fakta menarik ialah, tahukah anda emas itu bernilai di dunia dan bernilai di akhirat? Allah SWT telah memberi hadiah ataupun ganjaran kepada ahli syurga pun di dalam bentuk emas. Dan ia seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ dari sutera. Surah Al-Hajj ayat ke-23. Ini tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT nak bagi tahu apa? Emas ni bernilai di dunia dan bernilai di akhirat. Manusia suka kepada emas di dunia, manusia suka kepada emas di akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Di syurga ni hanya perkara-perkara yang disukai oleh manusia sahaja yang Allah SWT letak dalam syurga. Dan perkara yang manusia tak suka, Allah Ta'ala letak dalam neraka. Nak bagi tahu apa? Emas ni disukai oleh manusia, bernilai di dunia dan bernilai di akhirat. Disukai manusia di dunia dan disukai oleh manusia di akhirat nanti. Jadi sebab tu tuan-tuan, sangat pelik orang yang tak suka kepada emas. Sebab apa? Ini adalah fitrah manusia, suka kepada emas. Jadi sepatutnya semua manusia atas dunia ni suka kepada emas. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang bagi tahu manusia suka kepada emas di dunia dan manusia suka kepada emas di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah SWT berbalik kepada perkongsian. Apa ilmu asas? Ada 10 ilmu asas berkaitan dengan simpanan emas, dan saya akan kongsikan pada hari ini beberapa ilmu asas berkaitan dengan simpanan emas. Pertama ialah emas adalah duit. Sesiapa yang menyimpan emas, sesiapa yang membeli emas, sebenarnya duit dia tak habis. Orang yang membeli emas sebenarnya duit dia tak habis. Dia hanya menukarkan sahaja duit yang tipu tu, duit kertas adalah duit tipu kepada... Terima kasih kepada Cikgu Syarul. Alhamdulillah bersama saya. Hari ini pakai tai hijau. Baik, insya-Allah. Okey, masuk poin semula. Ada 10 asas ilmu emas. Pertama, emas adalah duit. Mereka yang membeli emas, sebenarnya mereka tidak habis duit. Dia hanya menukarkan daripada duit yang tipu kepada duit yang sebenar. Duit fiat ni, duit fiat, ringgit ke, dolar ke, bat ke, rupiah ke, ini adalah duit fiat, duit tipu. Duit yang diwujudkan, duit yang dicipta dan boleh dimusnahkan. Kita tukar kepada duit sebenar, iaitu emas. Sebab apa emas ni duit sebenar? Sebab emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Sebab itulah tuan-tuan, Robert Kiyosaki mengatakan, gold is God money. Emas adalah duit Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, emas adalah duit. Kita kena faham emas adalah duit. Jangan kita kata, oh aku beli emas rugi lah. Sebab apa? Duit aku habis.
Tak sebenarnya tuan-tuan. Kita beli emas, duit kita tak habis. Sebenarnya kita hanya menukarkan sahaja daripada duit tipu kepada duit yang sebenar. Daripada duit manusia kepada duit Tuhan. Daripada duit yang diciptakan oleh manusia kepada duit yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham emas adalah duit sebenar. Sebab tu tuan-tuan, orang dulu-dulu, orang kaya-kaya, dia tak simpan duit banyak-banyak dalam bank. Kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, orang kaya tidak menyimpan duit banyak di dalam bank. Sebab apa? Sebab orang kaya ni dia simpan dalam bentuk aset, dalam bentuk emas, rumah ataupun tanah. Itu yang mereka simpan. Adapun orang miskin, bukan orang miskin, orang biasa-biasa sahaja yang seronok simpan duit banyak-banyak di dalam bank. Hanya orang biasa-biasa sahaja yang rasa selamat duit itu simpan dalam bank. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya dia panggil apa? Sebenarnya apabila kita simpan duit dalam bank, sebenarnya apabila kita simpan duit dalam bank, hakikat sebenarnya kekayaan kita terhakis tahun demi tahun. Mungkin nombor sama, dulu 100,000, tahun ni 100,000 juga. Tapi nilai dia dah berbeza dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dimakan oleh inflasi. Inflasi ni makan duit kita hari demi hari, tahun demi tahun. Sebab apa? Sebab nilai kuasa beli ni, kuasa beli barang ni, dia sentiasa menaik. Barang-barang yang kita nak, harga dia semakin naik, semakin lama semakin naik. Adapun duit yang kita ada tu, nilai dia sama. Dulu 100,000, sekarang 100,000. Tapi 100,000 dahulu lain. 100,000 sekarang lah lain. 100,000 dulu mungkin boleh beli berekar-ekar tanah. Sekarang 100,000 nak dapat satu lot banglo pun susah. Sebab apa? Harga benda-benda ni naik. Dan kuasa beli duit ni makin kecil. Sebab apa? Dimakan oleh inflasi. Sebab tu jangan rasa selamat duit-duit yang kita simpan dalam bank tu. Sebab apa? Duit yang kita simpan dalam bank itu sentiasa dimakan oleh inflasi. Sebab tu orang kaya-kaya tidak simpan duit di dalam bank. Mereka simpan di dalam bentuk aset. Jadi itulah poin yang pertama. Kedua ialah emas ni. Poin yang kedua ialah kita mesti tahu emas adalah aset yang tidak ada dividen. Emas adalah aset yang tidak ada dividen. Mana-mana pelaburan yang bertopengkan emas, mana-mana pelaburan yang bertopengkan emas dan dia mengatakan simpan emas dengan syarikat dia diberi dividen secara bulanan ataupun tahunan, itu adalah skim cepat kaya tuan-tuan. Itu adalah skim cepat kaya. Berapa banyaklah syarikat-syarikat sebelum ni yang buat skim-skim macam ni. Siapa bagi labur duit kepada aku 20,000, 30,000, 50,000 akan dapat pulangan secara bulanan. Maka kebanyakan syarikat-syarikat macam ni di akhir sekali bungkus lingkup iaitu skim cepat kaya. Berapa ramai orang rugi berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu kerana terlibat dengan skim-skim macam ni. Jadi, asas ilmu emas, mesti kita beli emas, dapat emas. Bukan beli emas, dapat dividen. Asas ilmu emas, kita beli emas, dapat emas. Bagi duit, kita terima emas. Bukannya kita terima dividen secara harian, bulanan ataupun tahunan. Mana-mana orang kata simpan emas, pelaburan emas, ada dividen bulanan, ini skim cepat kaya. Tuan-tuan, angkat kaki terus, lari jauh-jauh. Jangan terlibat, jangan dengar, jangan ikut pun skim-skim macam tu. Lagi tuan-tuan yang berkala Allah SWT, yang kita perlu tahu ialah emas ni dia ada spread value. Ilmu yang ketiga ialah kita kena tahu emas ni ada spread value. Spread value ni apa dia? Susut nilai. Maksudnya harga jual dengan harga beli tu ada beza dia. Cuma tuan-tuan, yang ni kita perlu tahu dua perbezaan lah. Satu perbezaan dari segi barang kemas, satu perbezaan dari segi gold bar ataupun dinar. Jadi tuan-tuan, emas ada spread value. Apa beza spread value? Kalau orang tanya, mana yang patut saya simpan untuk jangka masa panjang ataupun untuk pelaburan? Adakah emas jenis perhiasan ataupun emas jenis gold bar dinar?
Jadi soalan ni sangat-sangat bagus tuan-tuan. Sebab apa? Untuk barang kemas ni kita perlu faham. Okey, barang kemas, apa beza antara barang kemas dengan gold bar dinar? Ya. Barang kemas ialah emas 916. 916 dan gold bar atau dinar ni dalam bentuk 999. Barang kemas ni sesuai untuk perhiasan, tak sesuai untuk pelaburan. Adapun gold bar atau dinar ni tak sesuai untuk perhiasan. Sebab apa? Dia sesuai untuk pelaburan. Dan tuan-tuan, yang kita perlu tahu ialah kos upah. Untuk buat emas perhiasan ni ada kos upah dia, dan kos upah dia sangat-sangat tinggi. 1 gram boleh jatuh kos upah dia RM10 ataupun RM15. Kalau tuan-tuan beli gelang yang 10 gram, dah kos upah dia dah RM150 dah. Adapun dengan public gold, 10 gram kos upah dia RM10 sahaja. Jatuh RM1 sahaja 1 gram. Dah RM1 sahaja 1 gram. Dan yang paling ketara ialah perbezaan. Paling ketara ialah perbezaan antara barang kemas dan juga gold bar dinar adalah pada spirit value dia. Ya. Spirit value barang kemas ni jatuh kepada 25 hingga 20. Spirit value barang kemas jatuh kepada 20 hingga 40%. Maksudnya kalau kita jual, kita akan rugi 20 hingga 40%. Bergantung kepada jenis emas yang kita jual tersebut. Adapun gold bar atau dinar yang jenis 999 ni, spirit value dia 6 hingga 9% sahaja. Andai katalah tuan-tuan, barang kemas tuan-tuan simpan, permulaan yang sama, tempoh masa yang sama, tetapi keuntungan yang berbeza. Apabila tuan-tuan memilih dua emas yang berbeza ni. Contohlah tuan-tuan, pada tahun 2010, tuan-tuan simpan barang kemas bernilai RM50,000. Dan barang gold bar atau dinar ni sebanyak RM50,000 juga. Dua-dua dimulakan dengan RM50,000 barang kemas dan RM50,000 gold bar dinar. Selepas 10 tahun, iaitu pada tahun 2020, barang kemas ni harga dia bernilai RM100,000 dan gold bar dinar pun harga dia RM100,000. Dulu RM50,000 dua-dua, sekarang dua-dua RM100,000. Andai kata pada tahun 2020 ni kita nak jual emas kita. Kalau kita jual barang kemas ni, spirit value dia kita ambil 25%, maka harga dia yang RM100,000 pada tahun 2020 tu, apabila kita jual, kita akan peroleh hanya RM75,000 sahaja. RM75,000 sahaja, yakni keuntungan yang kita peroleh berapa? Kita peroleh keuntungan sebanyak RM25,000 dalam masa 10 tahun. Adapun barang gold bar dinar, selepas 10 tahun, dulu RM50,000, sekarang RM100,000 dan kita nak jual pada tahun 2020. Dulu tahun 2010 harga dia RM50,000, sekarang 2020 harga dia RM100,000 dan kita nak jual dengan harga semasa RM100,000 tu, cost spirit value dia hanya 6 hingga 9% sahaja. Andai kata kita ambil 7% sahaja, maka apabila kita jual, kita akan dapat RM93,000. RM93,000 iaitu kita untung sebanyak RM43,000. Tuan-tuan, untuk barang kemas kita untung RM25,000 selama 10 tahun. Untuk gold bar dinar kita untung RM43,000 dalam masa 10 tahun juga. Permulaan yang sama, tempoh yang sama, tapi apabila jual spirit value yang berbeza. Yang ni untung RM25,000, yang sebelah ni gold bar dinar kita untung RM43,000. Sebab tu tuan-tuan, untuk jangka masa panjang, kalau kita nak simpan, jangan simpan di dalam bentuk barang kemas ni. Sebab apa? Barang kemas sesuai untuk perhiasan sahaja. Mereka yang suka berhias, cukup sekadar ada beberapa rantai, gelang, cincin sahaja. Selebihnya, jangan belilah emas perhiasan ni. Belilah dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Sebab apa? Apabila kita jual nanti, spirit value dia sangat-sangat rendah. Dan seterusnya ialah tuan-tuan, kita perlu tahu berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat. Bukan semua orang yang menyimpan emas pasti kena bayar zakat. Aku nak bersimpan emas. Dia cakap, saya simpan emas ni perlu bayar zakat ke? Ya, perlu bayar zakat. Cuma mesti melepasi syarat dia. Bukan semua orang yang menyimpan emas perlu bayar zakat. Hanya mereka yang mencukupi dua syarat. Pertama, cukup haul. Yang kedua, cukup nisab. Mereka ini sahaja yang perlu bayar zakat. Berapa haul dia?
mesti dalam masa tempoh setahun. Dan berapa nisab dia? Mesti lebih 85 gram. Apabila dua-dua syarat ni kena atas diri dia, maka baru dia perlu bayar zakat. Jadi tuan-tuan, bukan semua orang yang perlu bayar zakat. Itu saya jumpa orang lah, dia cakap, simpan emas ni kena bayar zakat kan? Simpan emas ni perlu bayar zakat. Jadi betul, emas, apabila kita simpan emas kena bayar zakat. Tapi bukan semua yang simpan emas perlu bayar zakat. Hanya mereka yang melepasi dua syarat ini sahaja yang perlu membayar zakat. Pertama, cukup nisab. Yang kedua, cukup haul. Nisab berapa? Perlu ada simpanan emas sebanyak 85 gram ataupun 20 dinar. Dinar kecil-kecil tu dia ada 20 keping, ataupun golbah 1 gram tu dia ada 85 keping. Ataupun berapa sekalipun lah, emas 999 ni dia ada 85 gram emas dan dia simpan 85 gram emas tu selama 1 tahun, baru dia perlu bayar zakat. Contohlah, ada seorang ni dia simpan emas 100 gram. Tetapi 100 gram yang ada pada diri dia tu hanya ada pada simpanan dia selama 11 bulan sahaja, dia tak perlu bayar zakat. Sebab apa? Tak cukup dari segi masa tu, dari segi haul tu. Dan andai katalah satu orang tu dia simpan emas selama 2 tahun ataupun 5 tahun, tapi dia simpan tak sampai 85 gram. Dia simpan hanya 80 gram sahaja, dia pun tak perlu bayar zakat. Sebab apa? Nisab ataupun berat emas tu tak cukup. Situasi yang ketiga ialah dia simpan 80 gram dan tak sampai setahun, maka ni pun tak perlu bayar zakat. Sebab apa? Satu, nisab tu pun tak cukup, haul pun tak cukup. Jadi bukan semua orang simpan emas perlu bayar zakat. Hanya mereka yang melepasi dua syarat tadi sahaja yang perlu membayar zakat. Jadi tuan-tuan, jangan takut bayar zakat. Tuan Zulkifli Syafi'i selalu bagi tahu apa? Tidak ada seorang pun yang miskin disebabkan membayar zakat emas. Adapun yang ada apa dia? Apabila dibayar zakat, harta dia makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Kecelakaan yang berlaku kepada harta benda, yang berlaku di langit, kemusnahan yang berlaku kepada harta benda, tak kira kemusnahan tu berlaku di atas darat ataupun di lautan, adalah disebabkan tuan dia tidak membayar zakat. Ini ada dalam kitab Fadilat Sedekah yang dikarang oleh Syekhul Hadis, Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Okey, seterusnya tuan-tuan, bila masa terbaik simpan emas? Bila masa terbaik simpan emas? Tuan-tuan, ramai orang cakap masa terbaik simpan emas adalah masa harga emas rendah. Ini adalah ilmu yang salah, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau masa terbaik beli emas, masa harga emas rendah, kalau masa tu kita tak ada duit, tak ada guna juga, tuan-tuan. Sebab tu Tuan Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? Masa terbaik beli emas masa kita ada duit. Bila? Sekarang. Kalau kita ada duit sekarang, terus tukar duit kita ke dalam bentuk emas. Terus tukar duit kita ke dalam bentuk emas. Dan satu lagi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang ditanya kebanyakan orang berkaitan dengan beza golbah ataupun dinar. Sekejap. Apa perbezaan antara golbah dengan dinar? Tuan-tuan, ada orang tanya saya, apa beza antara... Okey, mula-mula.
Tuan-tuan, ada orang tanya saya, itu saya jumpa satu orang ni, dia tanya saya. Ada orang tanya saya, apa beza antara gold bar dalam bentuk gold bar macam ni dan juga dinar macam ni? Nah, sebenarnya tuan-tuan yang berkali Allah SWT, antara dua ni tidak ada, macam mana? Ada orang tanya saya, apa perbezaan antara gold bar dan juga bentuk dinar macam ni? Mana lebih untung? Untung dalam gold bar ataupun untung dalam bentuk dinar? Sebenarnya tuan-tuan, gold bar ataupun dinar, dia tidak memberi apa-apa keuntungan dari segi maksudnya, astagfirullahaladzim. Ada orang tanya saya, apa beza antara gold bar dan juga dinar? Mana lebih untung nak simpan? Nak simpan dalam bentuk gold bar ataupun nak simpan dalam bentuk dinar? Sebenarnya tak kisah kita nak simpan dalam bentuk apa sekalipun. Sebab apa? Kedua-dua ni beza dia hanya bentuk sahaja. Yang ni bentuk petak, yang ni bentuk shilling. Adapun tuan-tuan, kita perlu tahu nilai emas ni bukan terletak kepada bentuk petak dia ataupun bentuk bulat dia, tetapi terletak kepada berat dan ketulinan dia. Berat dan ketulinan dia. Jadi tak kisahlah kalau kita simpan dalam bentuk gold bar ataupun dinar, asalkan dia tulen dan asalkan dia berat, maka yang tu lebih bernilai. Jadi tuan-tuan, tak kisah kita nak simpan dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Jadi boleh simpan mana-mana sahaja yang kita suka. Jadi tuan-tuan, kepada Allah SWT, untuk simpan emas bersama public gold ni, untuk menyimpan emas bersama public gold ni, tidak ada apa-apa syarat. Untuk menyimpan emas bersama public gold, tidak ada apa-apa syarat. Yang ni semua orang layak untuk menyimpan emas, asalkan dia tu ada, macam mana? Untuk menyimpan emas bersama public gold, tidak ada apa-apa syarat. Semua orang boleh menyimpan emas bersama public gold, termasuk bayi yang baru lahir sekalipun. Orang yang baru lahir atas dunia ni, dah ada kad pengenalan, dia pun boleh menyimpan emas bersama dengan public gold. Jadi tuan-tuan, bila Allah SWT, public gold selain daripada akaun biasa, public gold telah memperkenalkan satu bentuk akaun gap junior. Akaun gap junior ni adalah untuk anak-anak ataupun kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Mereka pun boleh menyimpan emas bersama public gold, dan mereka boleh menyimpan emas bersama public gold ni serendah RM100 sahaja. Tak terpulang nak simpan berapa, dan untuk minimum ialah boleh simpan serendah RM100 sahaja, dan dia boleh accumulate. Contohlah setiap kali dapat duit raya dia nak simpan, boleh. Setiap duit raya dapat duit raya 500, simpan. Duit raya tahun depan dapat 500, simpan. Duit raya tahun depan lagi dapat 500, simpan. Jadi dia tidak ada komitmen bulanan. Bergantung kepada duit yang mereka ada, mereka boleh simpan dalam bentuk emas tersebut. Jadi tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang ada anak-anak, anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sebaik-baiknya buka akaun gap junior terhadap anak-anak tuan-tuan juga. Tuan-tuan dah ada simpanan emas untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anak ni buka akaun asing. Anak pertama asing, anak kedua asing, anak ketiga asing, anak keempat asing. Sebab apa? Mereka ni ada duit mereka sendiri. Jadi mungkin yang sulung akan ada gram emas yang banyak, dah ada 10 gram. Mungkin anak kedua baru ada 7 gram. Mungkin anak ketiga baru ada 5 gram. Mungkin anak yang keempat baru ada 2 gram. Sebab apa? Mereka dah ada akaun simpanan emas gap sendiri. Dan andai katalah tuan-tuan, pada mereka berumur 18 tahun tu, mereka nak melanjutkan pelajaran, kita tidak perlu risau dah berkaitan dengan perbelanjaan mereka, sebab apa? Mereka dah ada simpanan daripada kecil lagi dalam bentuk emas. Sebab tu tuan-tuan, untuk jangka masa panjang, kita jangan simpan dalam bentuk cash. Dan sebab apa? Dimakan oleh inflasi. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, kalau kita simpan dalam bentuk emas, harga emas ni sentiasa naik. Adapun kos pendidikan pun sentiasa naik. Jadi eloklah apabila dia dah kumpul dalam bentuk emas, maka walaupun kos pendidikan naik, dia dapat dengan harga emas ni dia dapat menandingi kos pendidikan tersebut. Jadi mak ayah tak perlu risau, tak perlu ambil simpanan, tidak perlu ambil pinjaman pun dengan kerajaan. Sebab apa? Dah ada, anak-anak kita dah ada simpanan sendiri. Jadi saya sarankan untuk setiap ibu ayah membuka akaun simpanan emas terhadap anak-anak tuan-tuan,
supaya apabila mereka dah mencecah umur 18 tahun nanti, mereka dah ada simpanan sendiri dan mereka nak memulakan pengajian dia di Menara Gading ataupun di mana-mana universiti ataupun di mana-mana bidang yang mereka minati, tidak ada halangan dari segi keuangan. Sebab apa? Tabungan untuk pendidikan mereka telah dibina daripada dia kecil sampai dia umur 18 tahun. Jadi macam mana nak bermula? Boleh kontak saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama serendah RM100 sahaja, dan bimbingan yang saya bagi ni percuma sahaja. Tidak ada apa-apa bayaran. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Solat maghrib dulu.